A very good morning to 5 Elite. So today is Friday, 19th of March 2021. So for this morning, uh, we were going through the new chapter, new topics. That is chapter 4, Consumer Mathematics in Taxation. TESA. Okay, so last topics, we already discussed consumer mathematics for insurance. For this topic, we were talking about the TESA, taxation. Okay, 4.1. Notes number one, what is the purpose of taxations? Okay, kenapa apa tujuannya kita perlukan tax, cukai? Okay, number one, that is the tax is one of the source of government revenue. Sesebuah kerajaan dia nak beroperasi, dia mesti kena ada, um, apa mengutik cukai lah, tax. Kalau tidak, macam mana kerajaan itu beroperasi kan? Number two, government policy implementation tool, alat untuk kerajaan melaksanakan polisi kerajaan. Number three, control of sales of goods or service, buat kawalan penjualan barangan atau perkhidmatan. And number four is a financial tool to stabilize the economy, alat kewangan untuk menstabilkan ekonomi. Okay. So itu tujuan untuk test itu dikutip lah. Ada 4 tujuan utama. Awak boleh baca lebih teliti daripada textbook. Okay, number 2 is the type of test. Okay, ada beberapa jenis test Y, B, C, D, E 5. So kita akan bincang satu demi satu. Sebab lepas ini kelima jenis cukai ini akan awak akan belajar bagaimana buat kiraan dia. Okay, number one is income tax. Income tax ini memang untuk semua penduduk ataupun rakyat yang bekerja. Income tax yang kalau kita ada kerja, kita mesti bayar income tax. Tetapi gaji kita mesti melalui melepasi satu tahap tertentu baru akan dikenakan income tax. Kalau gaji terlalu rendah tidak perlu, sebenarnya dia memang tidak kena pun. Okay, so number one, income tax is self-assessment. Dia perlu taksir sendiri. Every year we need to fill the form online. We need to making on tax calculation. Kita perlu kira sendiri tax yang perlu kita bayar daripada pendapatan yang kita dapat. Okay, number two, keep the record for 7 years at least. We need to keep all the records because inside the 7 years, the government still can check. Lembaga hasil dalam negeri dia masih akan check lah. Dia akan check lagi dia akan walaupun kita sudah bayar 5 tahun lepas contohnya. Kalau dia boleh minta kita keluarkan receipt lagi 5 tahun lepas punya. Untuk dia semak semula. So we need to keep all the records 7 years. And then number 3 is the payment. So after we do the self-assessment, we already calculate the tax we need to pay. So we need to do the payment. Payment to who? Payment to LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri. BI awak boleh semak IRB lah. Okay. PCB nanti kita akan bincang lebih lanjut lagi. Okay, number 2 is road tax. So tadi kalau bab yang lepas kita belajar insurans kan. Insurans kenderaan, insurans. Okay, but selain daripada insurans kenderaan yang kita beli, kita perlu bayar road tax lagi. Cukai jalan sebab kita pakai jalan yang dibina oleh kerajaan. So everything we need to pay. Tiada percuma sebenarnya. Okay, so road tax live on road user who owns the vehicles. Okay, dia akan dikenakan kepada pengguna jalan raya yang memiliki kenderaan. Lorry, van, bus, car, motorcycle, we need to pay the road tax. Kecuali bicycle. Bicycle no need. Okay, and number 2, road transportation department. So all the payment, all the road tax we need to pay to whom? To road transport department, RTD ataupun kita panggil dia JPJ, road transport department. And C is a property assessment tax.
Cukai pintu. Setiap 1 minggu itu kalau you dapati ya, ada 3 malam, 4 malam ada pengutip sambal. Kereta pengutip sambal datang ke rumah awak kutip sambal, betul tak? And then kalau tepi jalan rumah awak itu rumput dia panjang, ada orang datang potong, kan? So siapa bayar itu sebenarnya? Awak yang bayar. Iaitu bapa awak ada bayar cukai pintu. Rumah awak itu ada bayar cukai pintu. Property assessment. Kita bukan guna pintu, the door test bukan. Property assessment test. Jadi cukai pintu yang kita bayar itulah cukai apa kita kata cukai pintu yang kita bayar itulah yang kita bayar kepada mereka yang kutip sampah, yang potong rumput, itulah. Okay. So ini kenakan oleh all holding of properties, semua pegangan ataupun harta tanah. Harta tanah di sini termasuk bangunan, rumah, and kita bayar kepada siapa? Municipal council or district council. So ini kita bayar kepada majlis perbandaran ataupun majlis daerah. Kalau di Sibu majlis daerah, saya rasa majlis perbandaran Sibu. Kita panggil MPD, Majlis Perbandaran Daerah Sibu, MPDS. Kalau di Sibu lah, Municipal Council, ataupun District Council. Itu yang kita bayar lah, pintu cukai kepada mereka. Sebenarnya ada bil, nanti kalau ada peluang, masa buka sekolah nanti saya akan tunjukkan semua contoh-contoh bil bayaran untuk cukai ini. Cukai jalan, cukai pintu, cukai pendapatan, income tax, semua saya ada. And then number 4 is quick rent. Quick rent is cukai tanah. Kepada orang yang memiliki tanah, dia ada cukai. Ini kepada owner of agricultural land, tanah pertanian, corporate land, tanah perusahaan, dan juga land with building, tanah yang ada bangunan. Semua ini kena bayar cukai. Sebab tanah ini adalah kerajaan punya. Jadi seolah-olah kita sewa tanah itu daripada kerajaan. So kita kena bayar cukai lah. And then we pay to pejabat tanah dan kalian ataupun state land office. The tax we pay to state land office. Tapi biasanya tanah yang kita sewa ini kalau di luar bandar memang sangat murah lah. Mungkin 1 tahun 2 ringgit saja saya rasa. Adalah memang sangat murah. And then the last tax is sales and service tax. Ini memang berkaitan dengan kita cukai jualan dan cukai perkhidmatan. Cukai jualan terutamanya sales tax. Live only once on various taxable goods at the stage of manufacturing or during the importation. So cukai jualan ini dia akan dikenakan sekali saja. Dan semua barang yang barangan adalah bercukai pada peringkat sama ada masa kita buat import atau ekspor. Pengeluaran maksudnya ekspor lah. Jadi awak kena ingat apa sahaja yang kita guna pakai pada diri kita sendiri itu memang semuanya ada tax. Awak beli seluar, awak beli baju, awak beli kasut, awak beli jam tangan, awak beli beg sekolah, kasut sekolah, semua itu telah dikenakan cukai jualan. Awak makan sepinggan mi di luar pun telah dikenakan cukai, tapi kita sebenarnya tak tahu. Jualan, harga jualan itu telah merangkumi cukai jualan. Apa jual barang memang telah dikenakan cukai jualan. So cukai itu kerajaan kutip untuk pengurusan kerajaan. Kemudian jenis yang kedua cukai perkhidmatan, service tax. Ini dulu kan beberapa tahun dulu memang ini hangat diberkatakan 6% ke 10% kan. Masa itu kita kata GST ya. GST 6%. Lepas itu masukkan GST 6%. Itu banyak isu masa itu. So itulah service tax. Service tax cukai perkhidmatan. Contohnya apa maksud cukai perkhidmatan? Cukai perkhidmatan. Awak pergi ke gunting rambut. Itu perkhidmatan kan?
Kemudian awak apa lagi yang ada perkhidmatan ini. Awak pergi ke, katakan pergi hotel, pergi melancong kan, awak tinggal di hotel. Kalau you tengok bill hotel itu, dia bukan sahaja harga satu malam berapa. Kalau you pernah tengok bill itu akan charge service tax 6%, 10% kan. Contohnya kalau you pergi kedai makan, contohnya awak pergi Starbucks, pergi Pizza Hut, pergi McDonald, pergi KFC. Lepas awak bayar, you tengok bill itu memang ada service tax. Service tax. Kalau kepada restoran yang kalau dulu service tax itu ada dua pula, satu 6%, satu 10%. Sebenarnya dua-dua itu sudah 16%. Dia kata apa cukai service tax itu dia satu untuk 6%, satu lagi saya lupa apa 10%. Pergi satu kali restoran kena bayar 16% cukai. Memang banyak kita bayar. Tapi kita mungkin tak perasan. No? Itu service tax. Left on customer who receive the taxable service such as the hotel service, insurance, and takafu. All this is a service tax. Service tax. Okay, you pergi gunting rambut sebenarnya itu service kan? Tapi itu bukan tax lah maksud saya. Tapi dia service perkhidmatan. Cukai perkhidmatan. You pergi ke hotel, you pergi ke restoran, you pergi ke kalau restoran macam yang lebih high class memang ada service tax. Okay, so itu untuk pagi ini ya. Ada 5 jenis cukai ya. Awak baca lagi daripada buku teks Okay, so this morning you just need to finish example 1. Example 1. Okay, so for example, the tax left on the owner of land. So which type of taxes? So land, tanah. So this one, quick rent, right? So you write down quick rent. Pihak berkuasa, siapa yang berkuasa? Ada di sini juga. Cukai tanah tadi, pejabat tanah dan galian, state land office, state land office. You tuliskan. Ini hanya tahap satu lah, TP satu, tahap pengetahuan, tahap penguasaan satu punya soalan. Okay, so awak cari ya, A, B, C, D, E. Okay, so what you need to snap and send is page 2, example 1. Only example 1 you need to snap and send for this morning. Very easy. One student, one picture. One student, one picture. Okay. So that is today's lessons. I think enough. And then we'll continue next Monday. Not next Monday, next Tuesday. Okay. So that's all for this morning. Thank you, class.